Tersebutlah kisah sebuah negara Indrapura, diberi nama rajanya adil juga saksama. Hiduplah rakyat aman sentosa. Wahai rakyat Indrapura, hari keputeraan Baginda Raja akan tiba. Baginda memerintahkan supaya diadakan satu pertandingan. Barang siapa yang dapat mengalihkan sebuah batu besar di laman istana tanpa memegangnya hingga ke garnisun penamat akan dihadiahkan 100 keping siling emas. Pertandingan akan diadakan esok di laman istana. Esok hari keputeraan Baginda Raja, suasana istana pasti gilang gemilang jadinya. Tapi sungguh muskil fikiran hamba. Bagaimana mengalihkan batu besar tanpa megangnya? Mustahil. Tapi siapa yang menang akan dihadiahkan 100 keping siling emas. Hamba mesti memikirkan caranya. Apa tu? Awak nampak tak tadi ada orang dekat sini? Nampak? Mana dia? Siapa awak? Bagaimana awak boleh muncul dari balik gang ini? Nama hamba Wan Nabil. Hamba sedang memikirkan sesuatu tadi. Tiba-tiba cahaya muncul dan hamba boleh masuk ke dalamnya. Cahaya? Menarik. Sama dalam cerita science fiction yang saya tonton malam tadi. Tuan hamba berdua boleh ikut hamba? Mungkin tuan hamba berdua boleh menyelesaikan masalah hamba. Nanti dulu, kita berdua baru mengenalinya. Bagaimana kalau dia ini ada niat yang tidak baik terhadap kita? Dan bagaimana pula kalau kita terperangkap di dunianya? Betul cakap awak tu Merah. Maaflah Wan Nabil, kami tidak berani ikut awak. Tetapi, apa kata kalau awak yang masuk ke dalam dunia kami? Baiklah, demi untuk mendapatkan 100 keping siling emas, hamba memberanikan diri untuk masuk ke dalam dunia tuan hamba berdua. Awak ni bertuan hamba dan merupakan dalam Melayu lama. Adakah awak berasal dari kerajaan Melayu Melaka? Oh, kerajaan Melayu Melaka yang terkenal tu, hamba bukan berasal dari sana. Negara hamba diberi nama Indrapura. Raja kami bernama Sultan Iskandar. Esok, Baginda Raja akan mengadakan satu pertandingan. Barang siapa yang memenanginya akan dihadiahkan 100 keping siling emas. Wah, besarnya tawarannya itu. Patutlah awak ni ia sangat ingin meminta pertolongan daripada kami berdua. Apa yang dipertandingkan? Mengalihkan batu besar di laman istana tanpa megangnya. Bolehkah tuan hamba berdua memikirkan caranya? Boleh tu memang boleh, tetapi apa tuan hamba? di dunia kami ada pelbagai mesin yang boleh mengalihkan benda seperti jentolak, jentera pengaut dan kren. Tetapi di dunia awak saya tak fikir ada benda yang sedemikian rupa. Maknanya awak kena gunakan daya awak juga untuk mengalihkan batu besar itu. Daya? Daya ialah tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Contoh tindakan yang melibatkan daya tolakan ialah menendang, menekan, menolak dan memijit. Manakala contoh tindakan yang melibatkan daya tarikan ialah menarik, membuka, memegang dan mencabut. Wan Nabil, daya tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasai. Sekarang temukan tapak tangan awak dengan tapak tangan saya. Mari kita sama-sama menolak. Inilah daya tolakan. Awak dapat rasa tak? Dapat. Sekarang mari kita sama-sama menarik. Ini pula daya tarikan. Sekarang baru hamba faham apa maksud daya. Tapi ia masih tidak dapat membantu hamba untuk memenangi perlawanan esok. Kerana betul tidak dibenarkan memegang batu tersebut. Jangan risau, awak boleh menggunakan mesin ringkas. Mesin ringkas itu apa? Mesin ringkas ialah mesin yang mudah dan ringkas. Contohnya, tuas, roda, gandar, takal, giat, baji, sata condong, dan skru. Pada pendapat saya, mesin ringkas yang sesuai digunakan untuk Wan Nabil memenangi pertandingan esok ialah tuas. Apa pendapat kamu? Saya setuju. Lagipun, Wan Nabil sudah kesuntukan masa. Bahan untuk membuat tuas mudah dicari. Cadangan kamu nampak menarik. Tapi hamba masih tidak faham apa maksud kamu tentang tuas. Pada asasnya, tuas terdiri daripada sebatang rod yang boleh berputar pada
adalah daya diperlukan untuk awak alihkan batu itu. Kalau awak masih ingat, apakah bentuk daya yang saya kenakan ke atas beban ini? Kalau tidak silap hamba, daya tersebut ialah daya tolakan. Syabas, awak semakin hebat Wan Nabil. Satu perkara penting yang awak perlu tahu ialah kedudukan fulcrum. Apabila fulcrum berada lebih dekat dengan beban, jumlah daya yang diperlukan adalah kecil. Tetapi apabila fulcrum lebih jauh dari beban, jumlah daya yang diperlukan adalah lebih besar. Bijak memang bijak. Sekarang baru hamba faham apa yang perlu dilakukan. Terima kasih atas pertolongan tuan hamba berdua. Sama-sama, awak segeralah pulang ke nenek awak dan cari peralatan yang perlu digunakan untuk pertandingan besok. Kami berdua mendoakan semoga awak berjaya. Hamba akan buat yang terbaik dan tidak akan mengecewakan tuan hamba berdua. Kalau ada dadang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Bye. Dipersilakan peserta pertama dari India, Singham Padayappa. Singham now agari chale na magari chale bas kehri chale jab gaave Singham. Nampaknya peserta pertama tidak berjaya. Persilakan peserta kedua, Fong Saiyuk. 我本中有孤獨一生。Nampaknya peserta kedua pun tidak berjaya. Dipersilakan peserta ketiga, Akmal Ikram. Nampaknya semua peserta tidak berjaya. Silakan peserta terakhir, Wan Nabil. Lah, hamba bermimpi rupanya.